Ini dia panggil menduakan Allah. Menduakan Allah. Maknanya Allah ni ada dua. Ada Tuhan dua. Menduakan Allah. Menduakan isteri harus. Menduakan Allah syirik. Jadi tuan-tuan lah, terserahlah pada tuan-tuan. Jadi di antara menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, di antara dosa yang paling besar. Dosa yang paling besar seperti mana yang Allah sebut, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Sesungguhnya Tuhan tidak akan mengampuni dosa syirik. Dosa syirik Allah tidak akan ampunkan, dan Dia akan mengampuni segala dosa selain syirik bagi sesiapa yang Allah kehendaki. Maknanya kalau dosa syirik ini Allah tak ampun, maksudnya apabila dia mati dalam keadaan melakukan syirik kepada Allah, Allah tidak ampun. Tapi kalau dia melakukan perbuatan syirik, selepas itu dia bertaubat kepada Allah, Allah ampun. Seperti kita tengok orang-orang yang bukan Islam, sembah berhala. Selepas itu mereka masuk Islam, akhirnya Allah terima taubat mereka. Allah terima taubat. Sebab itu kita diberi peringatan oleh Nabi, sentiasa beristighfar dan bertaubat kepada Allah, supaya kita tidak berada dalam kesyirikan kepada Allah. Saya nak baca kita ni bagi pertama kali. Adapun dosa yang paling besar disebut kata Tuhan kita adalah menyekutukan Allah dengan sesuatu. Menyekutukan Allah dengan sesuatu, maksudnya syirik kepada Allah. Dosa yang paling besar, yang paling besar, syirik. Dosa tersebut ada dua macam. Pertama, dosa yang pertama ialah mempersamakan sesuatu dengan Allah. Mempersamakan sesuatu makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Makhluk hebat, makhluk hebat orang, lebih pada Tuhan. Syirik. Serta menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, itu syirik. Menyembah selain daripada Allah. Ada orang menyembah Allah, dalam masa yang sama mereka menyembah makhluk, syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dosa syirik dia ada dosa besar, ada dosa syirik besar, ada dosa syirik kecil. Syirik besar yang kita sebut ni, sembah berhala, sembah tokong, sembah batu-batu, sembah pohon-pohon, sembah matahari, sembah bulan, sembah nabi. Ada orang sembah nabi, tapi mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sembah orang-orang mulia, sembah kubur. Kubur, saya pernah pergi ke Melaka, di Pulau Besau. Ada satu pulau besar, kubur besar, panjang kubur itu, dijadikan tempat sembahan bagi mereka. Ketika saya sedang memerhati kubur itu, ziarah kubur itu, ada seseorang tu dia bikin ada kedai besar, kedai makan, kunci banyak. Dia sampai dia gali kubur, dia letak kunci dalam tu, dia berdoa. Maknanya mungkin tak tahu apa sebab dia. Kedai dia tu nak suruh laku ke apa ke. Dan dia berdoa dengan minta supaya orang dalam kubur itu membantu dia. Syirik, perbuatan syirik dan dia pun. Di antara syirik juga ialah, syirik besar juga ialah meletakkan hukum manusia melebihi hukum Allah Subhanahu wa taala. Meletakkan hukum manusia melebihi hukum Allah, mengatasi daripada hukum Allah Subhanahu wa taala yang termaktub di dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah termasuk di dalam dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak bertaubat, Allah tidak akan ampunkan dosa. Sebab itu dalil yang kita nak baca seperti mana yang kita baca tadi lah, innallaha la yaghfiru an yushraka bih
Fayaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Tuhan tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi Allah akan mengampuni dosa selain daripada syirik kepada sesiapa yang dikehendaki. Sebab tu orang yang buat dosa, dia jangan lari daripada satu sikap la taqnatu min rahmatillah, daripada sifat jangan hampa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah sentiasa ada. Saya buat dosa besar, tak ada harapan dalam masuk syurga. Dosa apa yang kau buat? Tengok amal. Tengok amal. Maksudnya dia rasa dosa besar, melihat sesuatu yang mendedahkan sesuatu, mendedahkan aurat misalnya. Maka dia merasakan bahawa dosa besar dia. Sedangkan dosa itu boleh diampunkan oleh Allah apabila dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu dengan sebenar-benar taubat. Mudah-mudahan Allah akan mengampunkan dosa kamu dan memasukkan kamu ke dalam syurga Allah yang mana di bawahnya mengalir sungai-sungai. Dalam syurga ni ada sungai. Saya ingat mula-mula saya balik Mesir dulu, saya mengajar di Wiradamai. Orang yang bertanya tu dah meninggal dah, tahun lepas. Dia tanya saya, Ustaz, dalam syurga ada sungai ke? Adalah, Allah sebut sungai tu. Kalau ada sungai, ada buaya tak? Dia tanya buaya. Saya cakap, bukan setakat buaya, biawak pun ada. Tetapi ada sebenarnya. Sebab ma tashtahil anfus, apa saja keinginan kita dan kemahuan kita semua ada. Tapi takkan nak masuk syurga tengok buaya. Kau pergi Melaka lah. Nah, kau pergi Melaka, tengoklah sepuas-puas hati kau. Tengoklah buaya. Ini nak tengok buaya dalam syurga. Dalam syurga ni, mula-mula kita masuk, kita lihat keadilan dan kebesaran Allah. Hak tu pun tak puas-puas dah, tak lalu dah, makan tak ingat dah. Tak masuk syurga bukan untuk makan. Cuma masuk syurga Allah bagi nikmat untuk makan. Bukan kerana lapar, bukan kerana dahaga, bukan. Tapi kerana merasa nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tengok minuman dalam syurga, Allah macam air tebu. Tapi bukan air tebu. Nah, minum. Dalam syurga tengok buah tufah. Tufah ni orang Kelantan panggil topoh. Masa saya kecil-kecil dulu, orang nak pergi ke Mekah, dia kata apa tahu? Tolong beli buah topoh. Kita duk mikir apa buah topoh ni? Orang Kelantan. Saya bukan Kelantan, saya Taman Gombak. Ada. Main-main. Saya nombor 42, Jalan 11, Taman Gombak. Duduk rumah tu dekat 13 tahun. Duduk cangkat dekat dengan 10 tahun. 12 tahun, 11 tahun. Nah, maknanya dia kata buah tufah. Topoh tu rupanya buah tufah. Buah apple. Buah apple. Orang kampung dulu dia nak pergi, orang nak pergi Mekah, buat balik buah topoh lah weh, kampung ni. Kita tanya arak mana buah topoh, tak ada, arak pun tak tahu topoh. Rupanya tufah tu buah apple lah. Mana dalam syurga Allah Subhanahu wa taala bagi nikmat yang berbagai-bagai nikmat. Di antara nikmat yang paling besar
apabila kita dapat melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Melihat zat Allah, panggil melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, walaupun berlaku kekhilafan di sana. Berlaku kekhilafan. Tetapi akidah Sunnah wal Jamaah kata kita melihat zat Allah Subhanahu wa taala yang tidak mampu untuk menceritakan kepada orang yang belum melihat Allah Subhanahu wa taala. Balik pada kita balik. Ini di antara syirik yang besar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Qur'an, "Innasyirka la dzulmun 'adzim." Sesungguhnya syirik atau mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala itu adalah suatu kezaliman ataupun dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syirik. Sebab tu kita kena istighfar semua. Kita kena buat amalan istiqamah semua. Ada orang yang sembahyang bukan kerana Allah, dikatakan syirik. Kenapa kamu sembahyang kerana Allah, bukan kerana Allah? Aku sembahyang kerana aku duduk sebelah surau, aku duduk sebelah masjid. Malu ke orang kalau aku tak pergi. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana bukan tuntutan. Sepatutnya dia menjadi tuntutan bagi dia, tetapi dia tidak mengikuti apa yang menjadi tuntutan. Hanya tuntutan hawa nafsu dia sahaja semata-mata. Maka dia dinamakan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala sebut lagi, "Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu nar," kata Allah. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu, maka pastilah Allah akan mengharamkan baginya memasuki syurga, dan tempatnya adalah di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa besar. Ini dosa sembah berhala. Ini sembah pohon-pohon, matahari, bulan, bintang dan sebagainya. Atau sembah manusia, sembah makhluk yang lain, manusia. Sembah manusia. Ataupun meletakkan seperti mana yang saya sebut tadi, meletakkan bahawa undang-undang manusia mengatasi daripada undang-undang Allah Subhanahu wa taala, atau menolak undang-undang Allah secara i'tiqad, secara yakin bahawa undang-undang Allah adalah satu undang-undang yang lapor, yang zalim dan sebagainya. Maka dia mati, kalau dia mati dalam keadaan syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat-ayat yang membicarakan dari hal syirik ini amatlah banyak bilangannya. Banyak bilangannya. Maka barang siapa yang mempersekutukan Allah, menyekutukan Allah dengan sesuatu, yang kemudian ia mati dalam keadaan syirik, maka pastilah ia akan memasuki neraka Allah Subhanahu wa taala. Pasti dia akan masuk neraka. Sedangkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak masuk neraka. Tak masuk neraka. Nabi beri jaminan kepada kita, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Qala wa man ya'ba ya Rasulullah? Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Semua umat aku masuk syurga belaka. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk syurga semua. Ada sini umat Nabi Daud, ada umat Nabi Yusuf. Tak ada kan? Kita semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selepas daripada Nabi bangkit sampai wafat Nabi, sampai ke kiamat, semua makhluk yang berada di alam maya Allah Subhanahu wa taala adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama ada umat itu yang berakal ataupun yang tidak berakal. Ada ulama menyebut apabila lahirnya Nabi Muhammad, semuanya adalah umat dia. Dan umat dia ni, tuan-tuan,
ma siwallah wa huwa makhluk. Selain daripada Allah semuanya makhluk. Makhluk ni semuanya adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ulama sebut 40,000 alam. Ada ulama sebut 80,000 alam. Semuanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah. Sehingga dia sebut dalil dia, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utuskan engkau wahai Muhammad untuk memberi rahmat kepada seluruh alam. Seluruh alam. Kalau seluruh alam ni, kata tadi 40,000, 80,000 alam tadi, semuanya mendapat rahmat kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian pula orang yang beriman kepada Allah dan mati dalam keadaan beriman, maka orang yang bersangkutan akan menjadi penghuni syurga. Walaupun mungkin sebelumnya ia akan diseksa terlebih dahulu di dalam neraka, kerana melakukan perbuatan maksiat atau dosa yang belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita hendaklah sentiasa, seperti mana yang saya sebut tadi, kita sentiasa beristighfar, bertaubat kepada Allah. Minta dengan Allah supaya Allah ampun dosa besar, dosa kecil, dosa terang, dosa sembunyi. Sebab kita tidak tahu ada dosa-dosa yang kita lakukan yang mungkin kita tidak sebut, kita tak ingat kepada Allah, kita tak sebut, menyebabkan Allah tangguhkan dosa itu untuk mengazabkan kita di dalam kubur, tetap di dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu kita kena minta dengan Tuhan dan Allah Subhanahu wa taala supaya dosa kita diampunkan oleh Allah, dosa kecil, dosa besar, dosa terang, dosa sembunyi, dosa teringat, dosa ingat, semua minta. Sebab akan diazabkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas maksiat dan dosa yang kita lakukan yang belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ni semua dosa belaka tuan-tuan yang memang. Yang tak berdosanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para anbiya. Mereka adalah maksum. Mereka tidak berdosa. Setiap orang yang berdosa pasti neraka Allah Subhanahu wa taala. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Buat dosa sebesar zarah pun Allah kira, Allah timbang, Allah masukkan dia ke dalam neraka Allah. Buat baik sebesar zarah pun Allah timbang, Allah kira, dan Allah masukkan ke dalam syurga. Tapi nak masuk syurga bukan dengan ibadah. Masuk syurga dengan rahmat Allah. Untuk mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, dia kena sembahyang kerana Allah, belajar kerana Allah, mengajar kerana Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, dia tidak boleh masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Ada satu cerita zaman Bani Israel. Hamba Allah ini berumur 500 tahun. Daripada muda sampai tua, dia tak pernah melihat wanita melainkan ibunya. Ibunya pergi letak dia di satu pulau yang jauh daripada rumah. Dia duduk tepi pantai, dia letak di pulau yang jauh. Jauh tu maksud boleh kayu dah. Supaya anak dia ni menjadi orang yang abid, yang saleh. Dia pergi hantar letak ulung-ulung, pergi hantar makanan di pulau itu. Jadi dia beribadahlah dengan Allah. Akhir-akhirnya mak dia dah tua dah, tak larat dah nak pergi, dia lah pula balik. Tapi dia balik daripada pulau pergi ke rumah saja, tak jumpa dengan orang. Sebab umat dulu kalau dia nak beribadah lama, dia kena umur lama. Umat Nabi Muhammad tak perlu umur lama. Tapi yang penting keikhlasan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab setiap umat Nabi Muhammad buat baik Allah gandakan 10 sehingga mengatasi lebih daripada itu. Jadi dia duduk di pulau. Di antara doa-doa dia minta mati dalam sujud. Mati dalam sujud. Dan dia ini Allah beri nikmat dia lebih sangat. Banyak sungguh nikmat kepada dia.
Dia makan setiap pagi buah delima. Dia petik sebiji buah delima, makan buah delima sahaja. Lepas pada tu setiap pagi delima ni dia tumbuh setahun sekali bagi tak silap saya. Ataupun 2 kali setahun, Allah alam lah. Begitulah lebih kurangnya, Allah alam lah. Saya pun tak study tentang delima ni. Saya study tentang minyak zaitun. Sebab tu minyak zaitun ada kat belakang kalau tuan-tuan nak. Delima saya tak study. Jadi delima ni rumman dia panggil. Rumman ni dia khasiat yang sangat besar. Khasiat yang sangat besar kerana dia di antara buah yang berada dalam syurga Allah kita makan besok. Khasiat-khasiat dia. Tak tahulah saya atau tuan-tuan lah study lah khasiat apa buat delima ni. Dah. Dan dia ni duduk mandi minum daripada air putih yang dikelilingi oleh laut. Air laut, penuh air laut, tetapi keluar air putih. Di antara nikmat. Kita rasa nikmat makan minum je. Tapi keluar air putih di tengah-tengah air masin. Ada pulau. Adalah air terjun sikit-sikit. Takdir Allah akhirnya dia minta dengan Allah supaya mati dalam sujud. Allah terima doa dia. Nak mati dalam sujud. Akhirnya dia matilah. Cerita dalam kitab lah. Lepas tu dibawa ke muka pengadilan. Muka pengadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kira amalan dia. Kira. Bancung amalan dia. Hampir 500 tahun dia beribadah dengan Allah. Dan panggil dia masuk syurga. Maka timbul perasaan dia, tengok aku beribadah 500 tahun boleh masuk syurga. Dia ada rasa bagi bangga. Allah memegang hati manusia. Allah pegang hati kita. Hati ini bukan milik kita. Hati milik Allah. Waktu masa kita berubah tuan-tuan. Masa kita tak berubah. Hari ini kita marah, esok kita tak marah. Kita maafkan. Ya tu hati Tuhan yang goyang. Tuhan yang pegang hati. Hari ini hati kita lain, esok lain. Sebab tu Nabi SAW selalu ajar kepada kita, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas keimanan apa? Sabbit qalbi ala dinik, di atas agama kamu dan ketaatan kepada kamu. Sebab hati bukan milik kita, milik Allah. Milik Allah. Apa pun tak ada milik kita sebenarnya. Mata tidak milik kita, hidung tidak milik kita, telinga tidak milik kita. Bukan milik kita. Kalau milik kita, kenapa kita tua pakai cermin mata? Tak nampak dah. Macam saya ni bukan tua, saja action dia. Dah tak nampak pakai cermin mata. Mengapa kita jadi berkedut? Kalau milik kita, kulit kita jadi berkedut, buat terik lah. Tak payahlah kita tua, sebab milik kita, jadi muda je lah. Bukan milik kita. Milik kita adalah ibadah kita yang kita lakukan. Itu milik kita. Jadi Allah memegang hati. Kerana dia kata daripada ibadat dia hampir 500 tahun yang menyebabkan dia masuk syurga. Allah stop dia sekejap. Nanti dulu, jangan masuk lagi. Kamu kata masuk syurga dengan ibadat 500 tahun, kamu tak boleh bayar rezeki yang bagikan kepada kamu, kata Allah. Ada mana berat ibadah 500 tahun dengan sebutir mata sebelah kiri. Kamu dapat melihat dengan baik mata kiri kamu dengan 500 tahun ibadah, maka diambilnya biji mata, ditimbangnya dengan ibadah 500 tahun. Berat lagi nikmat melihat mata itu. Bayarlah. Kau bayarlah.
Itu yang dalam Al-Quran mari fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana lagi kau nak dustai wahai manusia dan jin? Banyak sungguh dah aku bagi nikmat kepada kamu. Kenapa yang kamu nak samseng lagi? Nak gedeber lagi? Tak nak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kamu rasa hebat sangat kamu duduk atas dunia? Nah, kamu rasa kamu kaya? Nabi Sulaiman lebih kaya lagi. Sujud juga kepada Allah. Nah, kamu rasa kamu raja? Nabi Daud raja. Sujud dan patuh juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu rasa kamu pemimpin agung? Nabi Muhammad pemimpin yang lebih agung daripada kamu. Sujud dan rakaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi semayang malam sampai bekok kaki-kaki. Semayang malam bukan semayang fardu. Semayang malam bekok kaki. Kita bekok juga gaul. Nah, bekok lain tak adalah. Kalau nak bekok nak semayang tak ada. Nah. Kamu rasa kamu semak, kamu segak, kamu lawa. Kamu tak semayang. Kamu muda terentang-tang. Nabi Yusuf dulu lebih lawa daripada kamu. Berjalan saja pun orang dah kata, wanita berkata ini bukan manusia, ini malaikat ni. Comel berdoa lalu. Kalau ada sekarang ni, mati semua orang perempuan kita. Nah, comelnya Nabi Yusuf ni. Lah ni orang perempuan tengok Aaron Aziz. Pensan. Tak guna. Pensan yang tak dapat pahala. Kalau dia tengok ustaz pensan boleh kira. Kenapa orang pensan tengok ustaz? Boleh kira. Ini tengok Aaron Aziz. Apa barang? Nah, bertepik tengok artis tak ada guna. Cerita artis mari sini tak ada guna. Ustaz mari tadi kedai saya. Beli di kedai saya. Allah mudah-mudahan berkat. Boleh tahan. Nah. Habis kamu rasa kamu segak. Nabi Yusuf sujud dengan Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang paling comel separuh daripada kecantikan dunia ini terletak pada wajah Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Kecantikan Yusuf adalah mukjizat. Tak mukjizat. Lawa lah weh. Tak tahu lah ke mana lawa ni. Dah. Comel sungguh orangnya. Comel sungguh. Tapi ulama sebut tuan-tuan, kita bukan nak perlekehkan Nabi Yusuf. Tapi ulama-ulama sebut secantik-cantik Yusuf, cantik lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bukan cantik seperti bulan purnama. Nabi Muhammad bukan cantik seperti kilauan mata pedang, tapi cantik Nabi Muhammad seperti cahaya bulan mengambang. Nah, comel Nabi Muhammad ni. Dia bukan comel seperti Nabi Yusuf, tapi dia comel yang berbeza, yang sangat berbeza daripada nabi-nabi yang lain. Okey. Sebalik cerita Bani Israel tadi. Jadi Bani Israel tadi bila ditimbang dengan biji mata dia, dengan ibadat 500 tahun, tak ada lawan. Tuan-tuan beribadat berapa tahun baru? Paling lama sini berapa? 90. Ada pun 90 seorang jadi Malaysia ni. Nah, dia seorang. Nah, dia umur 90, dia seorang dia. Nah, sepatutnya 90 tu duduk surau lah, senang. Ini hulu ke hilir letih. Nah, kau tahu tak siapa aku cakap? Maknanya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akan ditimbang lagi dengan delima yang diberi makan kepada dia setiap pagi. Ibadat 500 tahun diambilnya, ditimbangnya dengan biji delima, sebiji buah delima yang dia makan setiap pagi. Tak cukup lagi, ambil air putih yang keluar daripada pulau itu, ditimbang dengan ibadat 500 tahun. Kau duduk dikelilingi oleh air masih, air putih aku keluarkan daripada tanah untuk kau minum dan untuk kau makan, untuk kau mandi dan sebagainya. Timbang nikmat itu ditimbang dengan ibadat 500 tahun. Berat lagi ibadat air putih yang keluar daripada 500 tahun ibadat itu. Akhirnya dicerita dalam kitab, dia menyebutkan bahawa
dipersilakan masuk neraka. Terlalu sedih dia. Sedih sangat-sangat. Sebab dia tak pernah melakukan sesuatu perbuatan syirik apa, tak pernah dia buat. Allah memegang hatinya. Allah memegang hati. Dan Allah amat mengerti dan memahami hati dia. Allah kata, kalau begitu masuklah engkau ke dalam syurga. Tetapi bukan dengan ibadah kamu. Baru dia sedar bahawa dia masuk syurga bukan dengan ibadah, tetapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab tu kita tak perlu sembahyang, kita tak perlu buat amal ibadat banyak. Yang perlu kita buat ibadat yang ikhlas kepada Allah. Lagi banyak ikhlas, lagi baik. Tapi kalau banyak tidak ikhlas kepada Allah, tidak ada nilai di sisi Allah. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Allah selidik satu persatu amalan kita. Selidik satu. Maka diambilnya amalan kita itu dijadikan seperti debu yang berterbangan. Dia ramah, debu yang berterbangan. Ayat ini dia lebih teruk daripada faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Sebesar zarah kebaikan Allah kira. Zarah ni benda yang paling kecil. Sebesar zarah kejahatan Allah kira. Faja'alnahu haba'an mansura adalah amalan yang dijadikan seperti debu yang berterbangan, tidak ada terlekat di dalam neraca Allah Subhanahu wa taala. Rugi kan? Di atas dunia sujud rokok, rasa banyak kita sembahyang banyak, baca Quran banyak, zikir banyak, sedekah banyak, tiba-tiba faja'alnahu haba'an mansura. Nah, Allah tak ada. Maka dia pun menjawab, walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mungkinun. Surah Al-Fatihah. Betul. Tak? Surah Sajadah, bukan Fatihah ingat ke Fatihah. Sorry lah. Sebab kita selalu sujud, tiba-tiba walau taro izin mujrimu surah Fatihah. Kok mana? Nah, maknanya tuan-tuan jaga sembahyang sujud sejadah. Walau taro izin mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Tengok orang-orang mujrimin, orang-orang yang berdosa, tunduk malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baru ada tunduk malu. Di atas dunia dulu tak malu-malu. Makan nikmat Tuhan, guna nikmat Tuhan, buat macam harta kamu sendiri tanpa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun, kata Allah. Ingat Allah, sebut Allah, aku akan ingat kepada kamu. Syukur kepada aku, jangan kamu kufur kepada aku. Wala in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesiapa yang bersyukur kepada aku tambah, kata Allah. Aku berikan keberkatan kepadanya. Sesiapa yang kufur kepada aku akan azabkan dia nanti. Aku akan azabkan pada dia nanti. Maknanya kamu duduk atas dunia dengan nikmat yang terlalu banyak dan terlalu besar. Nikmat Allah. Kita nak kufur apa kepada Allah Subhanahu wa taala? Nak lawan apa Allah Subhanahu wa taala? Tak ada sebab kita nak lawan Allah, kerana kita makan banyak nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini di antara maksiat-maksiat ataupun dosa-dosa besar, dosa-dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita jauhi supaya kita tidak mati dalam keadaan kita melakukan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam kita, kata Allah tadi, walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mungkin. Wahai Tuhan kami dah lihat dah dan kami dah dengar dah. Kami dah lihat neraka-Mu, kami dah dengar suara neraka-Mu.
Dan kami dah lihat neraka itu tempat yang kami akan duduki. Farji'na na'mal salihan. Kembalilah kami ke dunia, kami nak buat amal saleh. Inna mungkinun. Kini kami telah yakin. Kamu duduk atas dunia dulu tak yakin kah? Tak dengar kah? Tak buat amal saleh kah? Sombong. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu berjalan di atas bumi Allah dengan sombong. Saya nak cakap bahasa kasar. Bahasa kasar saya sebutlah. Maknanya bumi ni bukan milik mak bapak kita. Bumi yang kita pijak ini, rumah yang kita ada itu bukan mak bapak kita punya. Bukan warisan daripada ahli keluarga kita. Tapi adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap satu perbuatan, satu pijak kepada bumi akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemana kamu, apa yang kamu buat atau aku esok, semua bumi akan disoal nanti. Bumi akan disoal. Sebab tempat-tempat kita pijak itu semua akan disoal. Supaya saya pergi ke Palestin baru ni, saya pergi ke Israel. Saya cakap teman-teman masa sama dengan saya sebut, tuan-tuan, kita mari bumi Israel, bumi Palestin diperintah oleh Israel, diperintah oleh Yahudi, bubuh nama Israel. Bubuh nama Israel kerana mereka menghormati Nabi Daud dan Nabi Yusuf. Tapi dalam masa yang sama sebenarnya mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, bumi yang kita pijak ini adalah bumi tanah yang pernah dipijak oleh para anbiya. Kerana bumi Palestin ini di antara banyak, paling ramai sekali nabi yang berada di sana. Kita masuk ke Masjidil Aqsa ini, saya tak tahulah kata pijak kita tanah Al-Aqsa ini, masuk ke dalam Al-Aqsa ini, mungkin pijak kita tadi sama dengan pijak para nabi-nabi terdahulu. Oh, syukur tuan-tuan. Tuan-tuan, orang tua-tua pencen-pencen duit banyak ni, jomlah pergi Masjid Al-Aqsa. Dah lah pergi Lombok, pergi Aceh, sudah-sudahlah. Aku tahu kau pergi tak jemput aku, tak ajak. Dah. Dia pergi pokok dia senyap je. Dah. Ajaklah ustaz, kalau nak dapat pahala lebih. Lagi kalau besar pahala, tambang sekali. Ini pergi pokok dia je, bentar-bentar dia pencet, kita tak pencet. Jom kita pergi Israel, kita pergi Palestin. Nabi kata ziarahlah Mekah, ziarahlah Masjid Nabawi, ziarahlah Masjidil Aqsa. Pergi, kita ada 4 buah masjid dalam dunia ni hebat sangat. Pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi, yang ketiga Masjidil Aqsa, yang keempat Masjid apa? Itulah dok pergi semua dah tapi tak tahu. Apa ni dok gidah Mekah, gidah cak kali dah, 2 3 4 kali lagi Mekah. Tapi tak ingat-ingat juga masjid hak pernah bapak ni. Masjid Quba. Sebab tu kita pergi Masjid Quba, pahala dia kalau kita daripada hotel lah ni bukan rumah lah. Daripada hotel ke Masjid Quba, pahala dia 1 umrah. Pahala dia hanya 1 umrah. Jadi kalau tuan-tuan tak masuk Mekah pun tak apa dah, pergi hari-hari buat umrah. Tapi nampak bodoh lah. Pahala dia serupa orang baca Qul Huwallah 3 kali menyamai 30 juzuk Al-Quran. Tapi tak sama kalau tuan-tuan baca awal Baqarah, habis 5 ayat, 10 ayat, tak sama dengan Qul Huwallahu Ahad 3 kali. Tak sama. Sebab kita niat untuk mengkhatamkan Al-Quran 30 juzuk Al-Quran. Tak sama dengan Qul Huwallah 3 kali. Walaupun dia kata Qul Huwallah sama dengan 30 juzuk Al-Quran. Samalah dengan kita duduk di hotel, pergi Masjid Quba, sehari pahala dia sama dengan 1 umrah. Tapi tak sama dengan umrah yang kita pergi sampai di Bir Ali, kita berihram, niat ihram, terus pergi ke Mekah buat umrah dengan jalan kaki, tawaf, sa'i, tahallul dan sebagainya, tak sama pahala. Jadi tuan-tuan dah pergi semua dah ke Mekah, dah pergi semua dah Lombok, Aceh, Bukit Tinggi,
Tuan-tuan gila sekarang Bukit Tinggi, pergi Bukit Tinggi, 14 darjah Celsius. Dan di sana sekarang musim durian. Musim durian. Kalau kita biasa musim kita musim durian, makan durian, tuan-tuan gila Bukit Tinggi lah ni musim durian. Jangan tanya saya, kenapa saya tahu? Jangan tanya. Dah. Tuan-tuan pergilah. Tetapi apa salahnya sekali kita simpan duit, kita pergi Masjidil Aqsa? Saya diberi rezeki oleh Allah 2 kali dah pergi. Tapi bila balik yang kedua baru ni, ramai orang tanya pula, Ustaz bila nak pergi pula? Saya nak ikut pergi ke Masjidil Aqsa. Sebab saya dengar orang kata perang. Mana-mana perang. Di sana yang berperang di Gaza. Gaza jauh 1000 km daripada Jerusalem. Nah, dia jauh. Enggak kita kata di Jerusalem ada tembok menembak. Biasalah tembok menembak, Malaysia ada tembok menembak. Nah, tembok menembak sekali dekat dengan Giant. Kita kata berat dalam bahaya. Tak serupa. Di Masjidil Aqsa baru ni, di Jerusalem baru ni, ada lori langgar polis yang di Israel kata yang disengajakan, mati beberapa orang tentera polis. Tapi hari ni tak ada dah. Biasa di mana-mana tempat. Tak boleh masuk Masjidil Aqsa, orang tua-tua, orang muda tak boleh masuk. Saya orang muda boleh masuk. Kita baru 22 kali 2 plus 7 apa? Nah, umur kita baru 22 kali 2 plus 7. Bukannya tua 22. Nah, pergilah. Tak ada masalah, masuklah. Cuma masa dengan saya tu seorang ada artis nama Izzo. Izzo ni kumpulan dulu ekspedisi. Kumpulan dia sama dengan Ali ekspedisi dengan Izzo ekspedisi. Jadi Izzo ni dia orang Kelantan. Tapi muka dia tu jadi muka kepek. Kepek ni muka dia ni, muka macam orang Yahudi. Dia nak masuk, orang lain semua lepas, dia tak lepas. Tentera polis tengok atas bawah dia tanya, "Mu dari mana?" Sebab dia Kelantan Polis tu tanya, "Mu dari mana?" Dia cakap, "Malaysia." "Malaysia? Islam?" "Islam." Betul. Mengucap. Yang suruh mengucap tu polis Israel, kafir. Dia suruh orang tua tu mengucap. Orang tua tu mengucap La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Islam. Dia tengok atas bawah, betul-betul Islam ni. Betul lah mengucap dah tadi. Nah, okey, masuk. Suruh mengucap tuan-tuan. Ataupun muka Cina. Saya tengok ni tuan-tuan tak ada muka Cina ni, okey lah, dia lepas lah. Nah, kalau ada muka macam Cina, dia tak bagi. Dia suruh mengucap dulu. Jadi masuklah. Tak ada masalah apa-apa. Kita semayang dalam Masjidil Aqsa. Selama 3-4 hari kita duduk sana, kita semayang di sana. Setiap satu waktu 500 pahala dia. Kalau 3 hari, maknanya 15 kali dengan 500. 15 kali 500 berapa? 500,000. Kalau saya tak semayang subuh tadi pun, saya ada lagi pahala dia. Jangan main-main. Sama sahabat kita baru balik daripada Mekah. Kalau tak semayang subuh pun tak apa dah, pahala dia banyak dah. Dah satu waktu di Masjidil Aqsa 100,000 kali dengan 6 hari. 6 hari satu waktu 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Tapi tak sama rupanya sebenarnya. Tak sama. Membaliklah Mekah dengan pahala yang bertimbun-timbun. Kau tak sembahyang subuh, habis pahalamu. Tak ada langsung dah pahalamu. Bapamu tak sembahyang subuh, aku pahala banyak. Kau kira dengan otakmu, bukan kira dengan otak dengan Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu saya jemput tuan-tuan simpan duit betul-betul. Saya gula sebelah ni akan pergi sekali lagi. Nah, kita nak pergi dengan nak buat bantuan. Kita nak buat bantuan. Baru ni saya pergi dengan Muslim Care. Ni tak tahu lagi ni sebab musim sejuk.
Kita nak pergi Masjidil Aqsa lagi, nak semayang dalam Masjidil Aqsa. Nak tunjuk tuan-tuan Masjidil Aqsa ni mana, kubah kuning tu ke ataupun sebelah pada dia. Dulu duk bala kubah kuning tu Masjidil Aqsa. Tidak tu, itu kubah kuning, bukan Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa dia ada di bawah. Masjid dia daripada dulu sampai sekarang macam tu je lah. Sebab Masjidil Aqsa memang orang Yahudi tidak boleh kuasai, tetapi pentadbiran dia kuasai. Tak boleh nak cantikkan, tak boleh nak lawa, tak boleh nak tambah, tak boleh nak apa-apa, tak boleh. Kecuali roboh, baru buat baru. Nah, tapi macam tu juga, tak boleh nak buat 2 tingkat sedangkan duitnya banyak. Duit Masjidil Aqsa ni banyak, tapi tak boleh. Yahudi tak bagi. Dia dalam proses untuk mengambil Masjidil Aqsa, dengan dikatakan bahawa di bawahnya ada Haikal Sulaiman. Sebab tu di tepi Masjidil Aqsa ada 6 meter turun ke bawah, orang Yahudi sedang menangis. Di dinding menangis dia. Saya sempat ke sana melihat. Dulu saya pergi tak boleh. Baru ni saya pergi boleh, kita tengok pokok dia menangis. Masa saya sampai tu, orang Kristian duk alik mati hamun pokok dia. Bodoh pokok Yahudi. Dia hamun dalam bahasa orang putih. Saya tak kerti bahasa orang putih. Saya kerti yes, no, alright, thank you, I love you and I miss you. Itu je saya kerti. Hak lain itu saya tak kerti. Saya tanya kawan, apa yang dia duduk mati hamun tu. Saya ingat ke Israel juga, rupanya dia orang Yahudi Kristian. Duk kata bodohnya orang Kristian, Yahudi ni, kau ni duk menangis kat dinding, kat batu apalah. Bodoh lah perangai kau ni. Tapi saya duk risau-risau juga, takut orang Yahudi ambil pistol tembak tu, tapi tak tembak. Nah, tak tembak, tak kata apa, senyap apa dia. Jadi rupanya dia nak ambil Masjidil Aqsa untuk dijadikan tempat Haikal Sulaiman, berhala mereka, tempat sembahan mereka. Saya jumpa dengan orang Melayu yang buat PhD di Tel Aviv. Saya rasa pelik betul lah. Kalau kita mengaji di London, musyrif kita, penyelia kita Yahudi, boleh tahan. Macam rasanya macam Ustaz Ismail kamu dulu. Dia nak pergi buat di London ke, master dia. Tiba-tiba yang dia nak buat tu diberinya penyelia Kristian, Yahudi. Dia balik. Kalau tidak silap saya, Ustaz Datuk Ismail kamu sikit, Tok Guru kita. Dia balik. Apa pula musyrif aku Yahudi? Baliklah dia. Tak boleh, nak tukar musyrif taklim. Ini dia pergi ngaji di Tel Aviv. 3 tahun dia ngaji Tel Aviv. Dia tanya saya, Ustaz tahu sebab apa orang Yahudi nak apa sangat Masjidil Aqsa? Saya kata sebab dia nak bina Haikal Sulaiman ataupun berhala-berhala dia. Tidak. Sebenarnya orang Yahudi, majoriti Yahudi, yang sebenar kalau Yahudi ini dia ada 2, Ortodok dengan Zionis. Tokoh-tokoh politik yang jahat-jahat adalah Zionis. Tokoh politik, orang-orang politik ni akan ramai orang politik. Ada Zionis, ini jahat. Yang di kampung-kampung ni, yang duduk borak dengan orang kampung, duduk minum, duduk sebelah rumah ni, tak macam kita ni dia panggil Ortodok. Ortodok ni, dia bagus. Kalau minum di kedai-kedai kopi, dia kata, kadang-kadang bunyi azan, kita duduk minum ni. Dia cakap, azan ni, kau tak lagi semayang ke? Pergilah semayang. Oh, Islam apa kau ni? Dia marah. Dia marah, jangan main-main. Yahudi tu. Kita pergi lah, malu ke dia. Kata hamba Allah tu, ayah dia buat PhD situ tu. Kita pergi semayang. Kau jangan pergi mana-mana, lepas ni aku semayang, aku balik, jumpa kau balik. Okey, aku tunggu. Dia tunggu. Dan orang Yahudi ni, dia kata, kok mana baik pun dia situ, dia memang Yahudi yang jahat hati terhadap agama Allah Subhanahu Wa Taala. Baik dia, pertahanlah dia Islam macam mana, dalam hati dia ada sekumit kejahatan tentang agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita pergi ziarah rumah dia kata, dia tak masuk tempat biasa, dia akan masuk satu tempat yang asing. Orang Islam masuk tempat asing, dan dia beri makanan yang asing. Makanan itu bagi dia adalah satu yang menjijikkan. Sebab selain daripada Yahudi, semua orang Islam, kau orang apa-apa, jijik dia kata. Jadi dia pergi rumah kawan sahabat dia Yahudi ni, Ortodok ni, dia pergi duduk dalam bilik tu. Dia beri makanan pun, makanan bagus juga. Makan tu baguslah, buah-buah apa, tapi adalah makanan yang pada pandangan dia adalah satu pandangan yang jijik. Itu orang Yahudi ni dia kata. Jadi dia tanya saya, mengapa orang Yahudi nak sangat Masjidil Aqsa? Saya jawab gitu tak dia? Dia kata salah. Kebodohan orang Yahudi ni dia kata, bila dia dapat rapas Masjidil Aqsa,
bila berada di tangan mereka Masjidil Aqsa, dia boleh tangguhkan kiamat. Hebat tak hebat? Kita tak tahu kiamat bila, tapi dia kata apabila kami dapat Masjidil Aqsa, kami boleh tangguhkan waktu yang tertentu untuk datangnya kiamat. Wah, super Tuhan. Itu sesat. Sebab tu dia jadi kafir. Itulah dia jadi kafir. Dia boleh tangguhkan kiamat, sedangkan kiamat innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Sesungguhnya kiamat itu hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kerana dia adalah manusia, makhluk yang paling mulia di sisi Allah, dia boleh berbicara dengan Allah untuk tangguhkan waktu kiamat itu. Bodoh tak bodohnya pokok dia. Nah, sedikit kita lagi. Tetapi Allah berikan mereka itu kebijakan, kepandaian. Pandai, bijak pokok dia. Sebab tu bila bijak doa lalu, dia jadi syirik dengan Tuhan. Orang pandai doa lalu, pandai dia tanpa didasari dengan agama, dia akan jadi sesat seperti mana Yahudi sendiri. Dia lagu tu Yahudi. Jadi tuan-tuan, simpan duit bulan sebelah kita ni, InsyaAllah. Ada. Kalau cerita semua kan nanti tuan-tuan tak pergilah pula dengar cerita aku je. Ada. Jadi kita cerita sikit-sikit je lah. Kita sikit-sikit supaya tuan-tuan dapat gambaran Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa. Kita Mekah dah gida, Madinah kita gida, Kuba kita gida. Ada. Jadi Aqsa ni kita tak tahu. Tuan-tuan jangan mikir bab perang. Sekarang ni jangan fikir bab perang. Saya jumpa dengan pengawal dia kata beritahu orang Malaysia, sebab dia cakap dengan saya lah. Dia cakap Arab lah, moga dia tahu saya Arab. Dia tanya Arab mana? Saya kata Arab Kelantan. Dia khususnya mana Arab Kelantan. Dia ikut dia lah, dia mikir lah mana-mana Arab Kelantan ke mana ikut dia lah. Nah, sebab dia tahu Arab Yaman, ada Yaman. Arab Saudi, ada Saudi. Ini Arab Kelantan. Mana Arab Kelantan? Jadi biar dia mikir je lah. Jadi saya bercakap dengan dia, dia kata kalau boleh jemputlah orang Melayu, orang Islam mari ziarah Masjidil Aqsa ni sebelum apa-apa yang berlaku kepada Masjidil Aqsa. Sebab tuan-tuan, saya pergi Hebron. Hebron ni ada satu masjid yang sangat besar. Yang masjid ni adanya perkuburan Nabi Ibrahim, Nabi Ishak dan Siti Sarah. Saya sampai baru ni tuan-tuan, dia sudah tidak boleh masuk. Yang 5 tahun saya pergi dulu, kita boleh masuk. 4 tahun dulu kita boleh masuk. Kita boleh masuk dalam masjid di Sulaim, dipanggil Ibrahim, Masjid Ibrahim. Baru ni saya tak boleh masuk. Dia sekat masjid tu. Jadi kita minta masuk juga dalam tu tak boleh. Dia kata tak boleh. Maknanya dia sudah dapat ambil masjid Ibrahim. Jadi tinggal lagi Masjidil Aqsa. Jadi kalau kita tidak memberi ruang dan peluang untuk kita ziarah ke Masjidil Aqsa, maka mungkin kalau kita ada kemampuan, kita tak pergi, bukti agak sikit. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tengok kitab kita ni. Kitab kita ni dia sebut ala unabbiukum bi akbaril kabair. Nabi itu 3 kali, maka maukah kamu aku tunjukkan akan dosa yang paling besar? Hal ini ditanyakan oleh sahabat. Qalu, Nabi cakap 3 kali, lalu para sahabat menjawab qalu bala ya Rasulullah, ya kami mahu ya Rasulullah. Dia kata asyirku billah wa uququl walidain wa kana muttaqian fajalasa. Nabi kata pertama syirik dengan Allah dan derhaka dengan kedua ibu bapa. Ketika itu Nabi berkeadaan bertelekan. Kemudian baginda terus duduk sambil mengatakan, awas kamu, ala wa qaula zur wa qafaqalu wa qaula zur ala wa syahadatu zur fama zala yuqarriruha hatta qulna laitahu sakata. Awas kamu daripada dosa berkata dusta dan bersaksi palsu. Baginda terus mengulangi ucapan itu sehingga kami ni para sahabat mengharapkan semoga baginda berhenti-berhentilah, kami faham dah. Berhentilah Rasulullah sebut benda sama je. Sahabat Nabi. Nabi tu ulang dosa besar itu. Sahabat Nabi boleh kata, kalau boleh berhentilah Rasulullah ulang benda sama, kami faham dah. Gitu. Sama lah dengan tuan-tuan. Ustaz ni duk kata sama je. Berhenti-berhentilah weh. Tidak pun berhenti mengajar. Gitulah. Macam saya ni lama dah saya free. Subuh minggu 3, tapi saya minggu 3 ni duk alik pergi timur tepat panggilan.
Ada, sebab saya diberhentikan kerana saya mengajar kita al-iman. Kita al-iman itu dikatakan bahawa daripada orang yang berpahaman Wahabi. Tapi bila kita cek tutup dia orang Arab yang duduk di Saudi, tetapi dia daripada Palestin. Kealiman dia, dari syariat dia dan sebagainya. Tapi kerana dia duduk di Saudi, mengajar di Universiti Saudi, maka dikatakan kita al-iman itu adalah dia berfahaman Wahabi. Maka dia kata tak boleh, berhenti. Ni pokok minta maaf yang surau ni dia kuat sangat Yahanana. Jadi saya tak boleh nak terima lah benda tu. Saya kata selama ni saya ngajar dah 7-8 tahun saya ngajar. Bila dah keluar ada guru mereka kata bahawa tidak boleh kita ni adalah dicipta oleh mereka karya orang Wahabi, maka dia minta saya berhenti kita itu. Saya kata saya ngajar 7 tahun 8 tahun tuan-tuan, ada salah dah sini. Dia kata tak ada, cuma kita tak sing ngaji lah kita tu, takut salah. Dah saya ngajar kita ni lama dah kata. Tak ada salah silap. Tuan dengar sekali benar dikata silap pandang Wahabi, tuan-tuan saya berhenti. Dia kata tak boleh lah Ustaz, sebab orang suruh berhenti. Saya kata ginilah, daripada suruh berhenti kita berhenti, baik saya yang berhenti. Dia kata okey berhentilah saya. Berhentilah. Ini saya pun sebut di jalan dah. Saya free Sabtu, Ahad dan minggu yang ketiga, tapi saya terima tempat-tempat yang panggilan biasalah. Ya, alhamdulillah boleh bersama dengan tuan-tuan insya-Allah. Maka tidak ada apa-apalah sebab ni ngaji kita tak tahu kita Wahabi ke tak Wahabi. Cuma kita dosa besar. Ada dosa-dosa besar. Wallahu a'lam. Insya-Allah kita sambung pada bulan harapan. Wallahu a'lam. Nasi lemak pun dah sejuk dah. Tuan-tuan pun dah gelisah dah. Setakat tu dulu yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk daripada kelemahan saya. Di luar sana tu ada ubat gigi saya. Tuan-tuan beli di Zimat mahal sikit daripada beli dengan saya kat sini lah. Saya ni dengan orang jemaah saya jual murah sikit. Ada, lepas tu ada minyak zaitun, ada madu. Madu tu tuan-tuan, saya nak beritahu tuan-tuan, madu ni kalau di Malaysia ada 3 madu. Madu longan, madu kelulut, madu hutan, madu tualang. Malaysia. Kalau Yaman, madu silk, madu apa yang panggil madu Yaman ni? Macam-macam nama lah. Anda. Saya pula madu longan. Madu longan ni madu buah longan. Madu buah mata kucing yang diternak, lebah diternak dalam kebun longan. Dia makan hanya deda bunga longan sahaja. Jadi kita tak makan benda lain. Jadi sebab tu kita makan madu dia ni, madu yang berasa macam buah longan. Dan tuan-tuan, khasiat madu adalah sama. Asal daripada lebah, khasiat dia adalah sama, tertaluk pada antibody kita masing-masing. Dia apa susah dia, khasiat dia sama. Yang berbeza khasiat ialah bermadu sahaja. Sekat tu dululah. Wallahu a'lam bissawab. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna.